Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. 主内弟兄姊妹们，大家平安。 Hati yang tenang adalah barang yang langka di tengah pandemi COVID-19. 在这个疫情当中，能够有平安的心是非常稀有。 Hampir semua orang saat ini hatinya penuh dengan rasa khawatir melihat situasi yang tidak menentu. 人们看到这个不稳定的局势，每一个人心里都感到恐慌。 Saudara, kita membutuhkan hikmat Allah. 我们需要来自神的智慧， Karena hikmat Allah akan menuntun kita kepada hati yang tenang dan penuh damai sejahtera. 因为来自神的智慧能够带领我们拥有平安的心。 Yeremia pasal 6 ayat 16 berkata, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. 耶利米书第6章16节这么说：你们当站在路上查看，访问古道，哪是善道，便行在其间，这样你们心里必得安息。 Mari kita berdoa. 我们来一同祷告。 Tuhan, kami membutuhkan Tuhan di dalam kami menjalani masa-masa sulit saat ini. Kami ingin kembali kepada firman-Mu. Kami ingin menelusuri bagaimana perjalanan Tuhan menyertai umat Tuhan dan menolong mereka melewati masa-masa sulit di dalam kehidupan mereka. Kami tahu firman-Mu berbicara sampai hari ini kepada kami semua, yang akan menguatkan iman kami dan menolong kami melihat Tuhan yang adalah Tuhan yang baik dan yang selalu menyertai kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka di dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. 主内弟兄姊妹们，我们来翻开我们的圣经，在出埃及记第13章17到22节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia bagi kita semua. 会用印尼文来读。 Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka, pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. 读经到此。 Bapak Ibu Saudara, satu hal yang paling ditunggu-tunggu orang di dunia saat ini adalah ditemukannya vaksin COVID-19. 主内弟兄姊妹们，现在全世界的人类期待的一件事情，就是能够有这个新冠状肺炎的这个疫苗。 Karena selama vaksin ini belum ditemukan, kita harus mulai membiasakan diri dengan kehidupan normal yang baru, atau orang menyebutnya the new normal. 因为在这个疫苗发明之前呢，我们必须去习惯一个叫新常态。 Jadi kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita terima sebagai sesuatu yang normal. 就是有一些新的习惯，必须我们来去习惯。 Misalnya kemana-mana kita harus memakai masker. 就比如说，我们到处去，我们都要戴着口罩。 Karena itu tidak perlu heran ketika para desainer mulai membuat masker yang lebih fashionable. 所以呢，现在有很多设计师设计出很时尚的口罩， Ya, supaya tidak bosan untuk dipakai. 因为这样子我们就不会觉得乏味。 Kita juga mesti berjaga jarak dengan orang. 然后我们也要保持这个社交的距离。 Jadi tidak perlu heran ketika nanti di restoran atau di depan kasir itu ada penghalang antara kita dengan orang lain. 所以呢，大家也不要觉得奇怪，可能餐厅之间会有隔离，在我们去买东西的时候也会有这样子的隔离。 Di meja atau di kursi, di meja makan atau di kursi kita akan punya jarak dengan orang lain. 我们坐在餐桌的时候会跟别人保持一定的距离。 Cuci tangan dan memakai hand sanitizer juga akan biasa dilakukan oleh banyak orang. 洗手这个动作已经成为大家的新习惯。 Dan orang akan lebih banyak bekerja di rumah dan anak-anak belajar di rumah.
然后人们呢也是在家里工作，小朋友们在家里学习。 Ini adalah kondisi yang mungkin tidak menyenangkan bagi sebagian besar orang, termasuk kita. 这些习惯呢，可能对很多人，包括我们，是一种我们不喜欢的。 Tapi saudara, kita harus beradaptasi bukan dengan keadaan ini? 但是我们必须去适应这样子的常态。 Bapak Ibu Saudara, ketika Firaun membiarkan bangsa Israel pergi dari Mesir, 所以当法老呢容许以色列人离开埃及的时候， saya membayangkan bangsa Israel juga berada di dalam kondisi the new normal mereka, kehidupan normal mereka yang 我 baru. 设想以色列人也是进入一种新的常态。 Setelah kira-kira mereka diperbudak selama 150 tahun, 他们在150年当中呢被奴， mereka bekerja dan bekerja terus tanpa henti. 他们不停的一直在工作。 Sekarang mereka berhenti total, lockdown, 现在他们完全彻底的停止了， sama seperti kita. 就像我们现在的状况一样。 Lalu apa yang mereka kerjakan kemudian? 那之后他们做一些什么呢？ Saudara, mereka mulai kehidupan normal yang baru dengan belajar mendengar dan mentaati pimpinan Tuhan. 他们进入一个新的生活时段，就是学习如何聆听上帝。 Kalau tadinya gaya hidup mereka sudah bercampur dengan bangsa Mesir, 平时他们的生活是跟埃及人混杂在一起的， sekarang mereka adalah orang-orang yang dikuduskan sebagai umat pilihan Allah. 但是现在他们已经被分别为圣，成为神的子民。 Kalau tadinya mereka mentaati penguasa Mesir, 以前他们必须遵守这个埃及的领导， tapi sekarang mereka mentaati pimpinan Allah. 现在他们必须遵守的是耶和华的带领。 Dan saudara, kalau kita membaca seluruh perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir, 如果我们去看以色列人出埃及之后的整段故事， kita akan melihat ada begitu banyak keluh kesah, ratapan, dan argumen dengan Tuhan. 我们可以看到他们多次的抱怨，多次的哭嚎。 Tapi juga kita melihat ada banyak pertobatan, ada belas kasihan dan kemurahan Allah itu dinyatakan kepada mereka. 但是我们也看到多次的悔改，多次的这个神就是施他的怜悯。 Ada banyak sekali kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. 他们必须面对很多的困难和挣扎， Tapi kita juga melihat ada banyak sekali mujizat dan karya Allah yang menyertai mereka. 但是我们也看到神所行的许多神迹。 Dan saya percaya di keadaan the new normal kita saat ini, 我也相信，在我们现在这个新常态， Tuhan juga sedang mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. 神正在行美好的事。 Bapak Ibu Saudara, bagian yang kita baca adalah permulaan perjalanan new normal bangsa Israel kepada Tuhan, 所以 bersama Tuhan. 刚才我们所读的那段经文是在描述以色列人进入新常态的初段。 Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan 3 kebenaran yang dapat menolong kita menjalani masa the new normal ini. 所以我想邀请大家一同来思考3个重点。 Kebenaran yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah Tuhan menjaga kita dari sesuatu yang tidak bisa kita lihat di masa depan. 第一个就是上帝他保守我们面对以后我们所看不见的一个新状况。 Bapak Ibu Saudara, waktu 2 minggu dan 40 tahun adalah jarak waktu yang sangat jauh sekali perbedaannya. 主内弟兄姊妹们，2个星期跟40年呢，这个差距是非常大的。 Misalnya kalau PSBB di Jakarta masih ada 2 minggu, 就比如说，现在雅加达政府所定的这个新法度呢，是2个 mungkin 星 tidak 期。 jadi persoalan buat kita. 2个星期在家里可能不是大问题， Kita masih bisa bertahan 我们还能够忍 karena 耐， kita tahu ini demi kebaikan kita bersama. 因为我们知道这都是为了我们的好。 Tapi lain ceritanya kalau PSBB ini masih akan berlangsung selama 40 tahun. 但是如果这样子的规定要维持40年之久， Saya nggak bisa membayangkan juga. 我也不敢去设想。 2 minggu saja bisa membuat kita stres. 2个星期都可能造成一些烦恼了。 Nah, inilah perbedaan waktu yang dimaksudkan kepada bangsa Israel. 这个就是以色列人所面对的时间的差别。 Ketika mereka tidak dituntun Tuhan ke jalan yang paling dekat, melainkan Tuhan menuntun mereka jalan memutar. 当耶和华没有带领他们走近的路，反而带他们绕道。 Bapak Ibu Saudara, Allah tidak menuntun mereka ke jalan yang paling dekat, yaitu lewat tanah orang Filistin. 因为耶和华没有带领他们经过这个非利士人的地方是比较近的距离， Yang sebenarnya hanya membutuhkan waktu 2 minggu perjalanan.
这个距离呢，大概要走2个星期就可以， Mereka bisa tiba sampai ke tanah Kanaan. 他们就可以进入迦南地了。 Tapi Allah menuntun mereka berputar 40 tahun lewat padang gurun. 但是耶和华带领他们40年绕道在这个旷野当中。 Apa nggak salah Tuhan? 上帝难道没有做错吗？ Bukankah yang benar itu Allah seharusnya menuntun mereka ke jalan yang paling dekat, yaitu 2 minggu perjalanan saja. 上帝不是应该带领他们走最近的路吗？ Tuhan tidak repot, 这样子这个耶和华也不用麻烦， bangsa Israel juga tidak repot, 以色列人也不需要麻烦。 kita juga sekarang nggak perlu repot. 那我们现在也不需要麻烦。 Kalau Tuhan mau mempercepat masa pandemi COVID ini lebih cepat berlalu. 如果上帝能够使这个疫情越快结束，就越好。 Back to normal, kembali ke normal. 我们可以回到我们的常态， Tapi Bapak Ibu itu kan maunya kita. 但是这都是我们的意念， Tapi kita bukan Tuhan. 但是我们不是上帝。 Dan siapa kita bisa menjadi penasehat Tuhan? 那我们也没有办法能够成为这个上帝的谋士。 Bangsa Israel tidak nyaman. 以色列人感到很不舒服， Ibarat keluar dari mulut macan, masuk ke mulut singa. 他们就如走出这个虎的口，然后走进狮子的口。 Keluar dari perbudakan, tetapi sekarang masuk ke dalam perjalanan panjang di padang gurun yang kering, yang gersang. 从奴役当中走出来，但是现在他们要活在这个非常枯干的旷野当 Ada 中， banyak ketidakpastian, ada banyak ancaman dan tantangan. 有许多的不确定，有许多的困难，有许多的这个威胁，他们需要面 Dan 对。 pertanyaan besar bangsa Israel dan kita kepada Tuhan adalah, Tuhan, mengapa engkau lebih memilih melambat? 但是可能以色列人还有我们对上帝的疑问就是：主啊，你为什么要让这一切这么慢的过去？ Kapan ini akan berlalu? 这一切什么时候才会过去？ Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 主内弟兄姊妹们， Tuhan kita adalah Tuhan yang punya rencana dan tujuan. 我们的上帝是有计划、有目的的， Selalu ada alasan dan selalu ada rencana di dalam diri Allah. 一切都是由他的来计划，也有他的原因。 Tuhan kita tidak pernah mempermainkan kita. 因为他不会戏弄我们， Karena kita tahu dia mengasihi kita. 因为我们知道他是爱我们的。 Nah, pada bagian ini Allah menyampaikan alasannya kenapa dia tidak menuntun bangsa Israel melewati tanah bangsa Filistin. 在这个部分呢，我们可以看到上帝为什么不带领以色列人走过非利士地。 Di dalam Keluaran pasal 13 ayat 17b dikatakan jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. 我们看到这个13章17节的下半段说，恐怕百姓遇见打仗后悔，就回埃及去了。 Tuhan tahu mereka belum siap berperang. 因为耶和华知道他们还没有准备好打仗。 Tentu Bapak Ibu ingat Goliat. 我们当然能够记得歌利亚， Tuhan menjaga mereka dari musuh yang belum bisa mereka lihat waktu itu. 因为上帝在保守他们，不要去面对一个他们还未知的这个敌人。 Dan Tuhan ingin bangsa Israel tiba di tanah Kanaan dan tidak kembali lagi ke Mesir. 因为耶和华要以色列人走进迦南地，不要再回去埃及了。 Saudara, kita berharap kita pun tahu alasan Tuhan kenapa pandemi ini masih berlangsung. 我们当然希望我们知道上帝的原因，为什么这个疫情还没有过去。 Kita berharap kita tahu alasan kekinian mengapa Tuhan memilih melambat. 我们当然希望我们现在就知道为什么神让这个疫情这么缓慢的。 Tapi saudara, kita tidak bisa memaksa Tuhan. 但是我们没有办法去强迫上帝。 Nah, saking kita ingin tahu alasan kekinian, 我们就这么想知道这个原因， kita melupakan alasan di masa akan datang. 我们就遗忘了将来会发生的原因。 Bukankah Tuhan justru menjaga kita dari sesuatu yang tidak bisa kita lihat di masa depan? 上帝不是保守我们对于这个我们未知的未来吗？ Saudara, sesungguhnya kita tidak tahu ada apa di masa yang akan datang ini. 其实我们不知道未来会发生什么， Tapi di dalam kekristenan,
Sesungguhnya kita tidak perlu menebak-nebak atau menduga-duga apa yang ada di depan. 但是在基督教的观点来说，我们不需要去猜测未来会发生什 Setidaknya 么， ada satu alasan yang Alkitab sudah jelaskan sedemikian rupa. 因为圣经已经讲解了一个原因。 Tuhan menjaga kita dan dunia ini dari penghukumannya ketika ia datang untuk kedua kalinya. 因为上帝正在保守我们，准备我们去在他第二次来临的时候受死。 Tuhan membawa dunia ini dan kita semua berjalan memutar karena dia sabar kepada dunia ini dan kepada kita semua. 上帝让我们绕道而行，是因为他对我们有耐心， Karena dia merindukan semua berbalik dan bertobat. 因为他非常渴慕每一个人都能够悔 Dan 改， kerinduan Tuhan adalah semua bisa tiba di tanah surgawi yang telah Tuhan sediakan. 因为他渴望的是让我们每一个人都能够进入天国。 2 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 彼得后书第3章第9节这么说：主所应许的尚未成就，有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。 Bapak Ibu Saudara, pada masa-masa pandemi ini Tuhan ingin kita lebih banyak memikirkan hidup kita. 在这样子的疫情当中，上帝要我们更认真的去思想我们的生活， Bagaimana hubungan kita dengan Dia. 我们跟他之间的关系是如何的。 Satu virus membuat banyak kehilangan dan kerugian. 这样子的这个疫情呢，造成很大的损坏。 Semua harta kita, semua pekerjaan kita, kekayaan kita, apapun bisa kita sebut, mudah lepas dari genggaman kita. 我们所有的这个财务、我们的工作、我们的成功，我们能够说出来的一切都很容易的就过去了。 Tapi semua kehilangan itu tidak ada bandingnya ketika hari Tuhan itu datang. 但是这些失去呢，当主第二次来临的时候是值得的。 Karena dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 11 dikatakan pada waktu hari itu datang, semua akan hilang lenyap. 因为在彼得后书第3章第10和11节说，当主来临的日子，一切都会消化。 Yang tersisa adalah hanya diri kita yang berdiri di hadapan tahta penghakiman Tuhan. 剩下的是我们这个人站在主这个宝座前。 Bapak Ibu, apakah kita siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? 我们是否已经准备好来迎接主第二次的来临呢？ Tuhan berjanji dia akan datang segera. 因为他应许了他即将会到来。 Kalaupun sekarang ada yang menahan dia, 如果现在有一些事情阻挡了， itu semata-mata karena kasih dan kesabarannya. 这只是因为他的慈爱、他的宽容。 Tapi bila sudah waktunya tiba, 但是如果时间一到， tidak akan ada lagi peringatan. 已经不会有提醒。 Tidak akan ada lagi jalan memutar bagi dunia ini dan bagi kita semua. 对于世界，对于我们每一个人，不再有这个绕道的过程。 Adakah Tuhan menemukan kita, orang-orang yang beriman? 上帝是否能够看到我们是充满信心？ Adakah Tuhan menemukan kita hidup suci dan saleh bagi Dia? 他是否能够看到我们敬虔的生活？ Bapak Ibu, dunia tidak tahu alasan ini. 因为世界不明白理由， Kita tahu sebagai anak-anak Tuhan. 但是我们成为神的儿女，我们是知道。 Saatnya kita memberitahu kepada dunia bahwa Tuhan mengasihi mereka. 这个时候就是我们向对外传扬上帝如何爱人， Bahwa Tuhan sedang menjaga mereka dari penghukuman kekal yang tidak bisa mereka lihat. 就是上帝正在保守他们，不要他们面对这个永恒的这个审判。 Dan belum terlambat untuk bertobat dan percaya kepada Dia. 现在如果能够悔改信他，时间还未晚。 Belum terlambat bagi kita anak-anak Tuhan untuk hidup suci dan saleh seperti yang Tuhan kehendaki. 我们身为神的儿女，要敬虔的生活还是来得及的。 Kebenaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara. 第二点， Tuhan mengingatkan kita akan kesetiaan yang tidak akan bisa kita lupakan. 上帝正在提醒我们他的永恒的这个信实。 Bapak Ibu, Tuhan pernah berjanji kepada Yusuf untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan menuntun mereka tiba di tanah perjanjian. 因为耶和华应许了约瑟会将以色列人带出埃及，进入他所应许的地。 Di dalam Kejadian pasal 50 ayat 24 dan 25,
在创世纪第50章24和25节， Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini. 我要死了，但神必定看顾你们，领你们从这地上去。 Allah akan memperhatikan kamu dan pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. 神必定看顾你们，你们要把我的骸骨从这里搬上去。 Dan kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 15-16, ternyata bukan tulang-tulang Yusuf saja yang dibawa, tetapi tulang-tulang dari bapak-bapak leluhur mereka yang lain. 如果我们看《使徒行传》第7章15、16节，我们就会发现，不只是约瑟的骸骨，还有他们的祖宗的这些骸骨都被搬上去了。 Saya menyebutnya tulang-tulang perjanjian. 我在这里称为这个应许的骸骨。 Benda mati, tapi yang menceritakan kesetiaan dan kebesaran Tuhan. 这个是死的东西，但是能够诉说上帝的伟大。 John Calvin berkata, tulang-tulang Yusuf akan berteriak dan berkhotbah dengan suara besar kepadamu bahwa Tuhan akan menepati janjinya kepadamu. 加尔文这样子说，他说这个约瑟的骸骨能够大声的诉说，上帝一定能够成全他所应许的。 Tapi saudara, saya ingin kita membayangkan sejenak betapa sedihnya bangsa Israel selama 150 tahun perbudakan ketika setiap kali mereka menatap peti-peti yang berisi tulang-tulang perjanjian itu. 可是我今天呢，要邀请大家来有一个想象，在150年的奴役当中，当他们看到他们祖宗的骸骨，是否心里会有一些忧伤？ Saya percaya ketika mereka menatap peti-peti itu selama perbudakan itu, ada banyak sekali tetesan air mata sambil mereka bertanya-tanya, Tuhan kapan engkau menepati janjimu? 我相信在150年当中，每一次他们看到这些骸骨的时候，他们肯定会问上帝：你什么时候成就你所应许的？ Mengapa engkau begitu lambat? 为什么你如此的缓慢？ Tapi saudara, akhirnya pun tiba. 但是时间到了， Mereka dikeluarkan dari tanah Mesir. 他们被领出埃及地， Wah, mereka dengan hati penuh sukacita. 他们的心充满着喜乐。 Dikatakan mereka bawa semua barang-barang mereka. 在这里说，他们带了他们所有的东西， Ada adonan roti, ada emas, perak, dan kain yang diambil dari orang-orang Mesir. 有面团，有金银，有财宝， Ada kambing domba, lembu sapi. 有牛羊， Jadi seperti pindahan rumah. Gitu. 就如搬家一样。 Wah, repot saudara. 这样子是非常繁忙的 Tapi。saudara, di tengah-tengah repotnya mereka tidak melupakan tulang-tulang perjanjian Allah. 但是在繁忙当中，他们没有忘记这些应许的 Mereka 骸骨， angkat peti tulang-tulang itu. 他们把这些骸骨搬起来， Mereka berikan tempat yang terbaik. 他们给他设了最好的地方。 Sambil mengangkat, mereka menangis dengan penuh air mata. Tetapi kali ini air mata sukacita. 在搬这些骸骨的时候，他们所流下的眼泪是喜乐的眼泪。 Mereka berkata, Tuhan, akhirnya kami pulang ke rumah. 他们说：“上帝啊，我们终于能够回到我们家中。” Saudara tahu selama 40 tahun kira-kira mereka bongkar pasang kemah itu 41 kali, saudara. 在40年的旷野之行呢，他们大概有41次的拆他们的这个帐幕。 Setiap berhenti, saudara, mereka pasang kemah. 每次停止，他们就开始组装。 Mereka menurunkan peti-peti tulang perjanjian itu. 他们把这个应许的骸骨搬下来。 Lalu kalau Tuhan suruh berangkat, mereka bongkar kemah, mereka angkat lagi peti-peti itu. 当耶和华让他们在行走的时候，他们要拆他们的帐幕，再把这些骸骨搬。 41 kali kira-kira mereka melakukannya. 大约有41次。 Mungkin banyak anak kecil yang akan bertanya kepada papa mamanya, Mama, untuk apa tulang-tulang itu dibawa-bawa? 也许有许多小孩子会问他们的父母，为什么要搬这些骸骨？ Bukankah barang bawaan kita sudah penuh? 我们带的东西已经这么多了。 Tapi papa mama mereka akan berkata, anakku, tulang-tulang itu bukti janji kesetiaan Allah. 但是父母会对孩子说，这些骸骨是上帝应许他的信实的一个证明。 Tanpa tulang-tulang itu, kita akan melupakan Tuhan. 因为没有了这些骸骨，我们会忘记耶和华。 Saudara, di bagian firman Tuhan ada frasa dikatakan Allah tentu akan mengindahkan kamu. 在我们所读的经文当中，有说到神必定会看顾你们。 Kata mengindahkan ini ditulis sampai 2 kali dengan arti yang sama.
在这段经文里面，这个看顾的词出现了2次，都是意味着一样的意思， Ada sebuah kepastian 有肯定， Allah betul-betul akan mengingat engkau. 上帝真的确实会看顾你。 Saudara, di masa pandemi ini, apa tulang-tulang perjanjian Allah kita? 在这样子的疫情当中，我们所拥有的这个应许的骸骨是 Mungkin 什么？ saudara berkata harta, 可能弟兄姊妹们会说是我们的财物、 kesehatan, 我们的健康、 investasi kita. 我们的投资。 Di satu sisi saya setuju. 一方面我是同意的， Yang masih kita miliki saat ini bisa menjadi bukti Tuhan memelihara kita. 我们现在所拥有的一切能够证明上帝正在保 Tapi 守我 saudara, 们。 kita semua, bukan hanya yang punya harta, tapi bahkan yang tidak punya harta, kita semua saudara, kita punya sesuatu bukti yang jauh lebih berbicara kuat. 但是我们每一个人，不管是有钱的、没有钱的，我们都拥有一个证据，是能够确实的证明。 Saudara, kita semua punya kisah, punya cerita, 我们每一个人都拥有一段故 kita 事， punya stories, 我们有故事， kita punya banyak cerita, 我们有许多的故事。 cerita yang bisa kita beritakan, cerita yang bisa kita ingat terus-menerus. 这些故事是我们能够记住，我们能够传扬出去。 Kita punya banyak cerita-cerita Allah di dalam Alkitab. 我们在圣经当中有许多有关神的故 Bagaimana 事， Dia Allah yang setia. 他是信实的神。 Kita punya cerita, kisah kita bersama dengan Tuhan. 我们拥有我们与神之间的故事。 Bagaimana kita pernah melewati masa-masa sulit di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, 我们在家庭当中，在工作当中有的一段 di 故 dalam 事， kesehatan kita, keuangan kita. 在我们的健康当中，在我们的财务当中有的故事。 Coba buka album foto-foto kita. Di manakah ada kita melihat Tuhan memelihara dan menyertai kita? 如果我们去翻开我们的旧照片，我们是否能够看到上帝在看顾 Coba 我 kita 们？ buka lagi catatan jurnal kita. 如果我们去翻开我们的日记， Coba kita berbincang dan bercakap-cakap dengan suami, dengan istri, orang tua, anak cucu, apa yang telah pernah Tuhan perbuat dalam hidup kita. 我们试着与我们的家人、我们的丈夫、我们的妻子、我们的父母、孩子聊上帝如何看顾我 Ada 们。 banyak sekali yang bisa kita temukan. 有很多很多的故事都是我们能 Dan 够 kita bisa 发现， berkata dengan iman, 我们能够以信心的这样子说， yang ini pun akan lewat. 这一件事情也将会 This 过去， too will pass, akan lewat. 这样子的事情也会过去。 Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, 现在， maukah kita menorehkan tinta di dalam sejarah hidup kita sekarang? 我们是否愿意在我们的生命当中写下这一段？ Yang kelak bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita. 以后我们能够对我们的后代诉说的， Bahwa kita bisa melewati pandemi ini dengan pertolongan Tuhan. 我们能够度过这次的疫情，也是上帝的看顾。 Kita pernah melewati masa-masa sulit di dalam pandemi ini dengan iman kita kepada Tuhan. 我们能够以对神的信心走过这样子的疫情困难的。 Meskipun di tengah kekurangan, di tengah kesulitan, tidak sedikit pun kita meninggalkan iman kita. 虽然我们要面对一些困苦，但是我们没有离开我们的信心。 Dan tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. 当然，上帝没有1秒钟曾经离开我们。 Torehkanlah tinta kita di dalam sejarah hidup kita. 把这一段故事写在我们人生当中。 Kebenaran yang ketiga Bapak Ibu Saudara. 第3点， Tuhan memimpin kita kepada tuntunan yang tidak bisa kita jelaskan. 上帝的带领是我们无法解释的。 Di dalam Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22 dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka. 在这个出埃及记13章21和22节说，耶和华在前面带领他， Tuhan menuntun, Tuhan menerangi mereka 耶和华照亮他们所走的 siang 道 dan 路， malam. 是日夜都是一样的。 Dan dikatakan dengan tidak beralih, tiang awan dan tiang api itu tetap ada. 这个云柱和火柱不会离开他们。 Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, 当以色列人走出埃及的时候， Alkitab mencatat mereka berjalan cukup jauh di padang gurun. 圣经告诉我们，他们走了一段很长的路， Dan sampailah mereka ke satu tempat yang bernama Etam. 他们到了一个叫以坦的地方。 Etam itu adalah tepi padang gurun yang
yang artinya udah nggak bisa lagi dilewati oleh mereka. 这个以坦呢是这个旷野的边缘，就是他们没有办法跨越 Karena 过去， dikelilingi oleh pegunungan yang tinggi dan lautan. 因为一边有高山，一边有大海。 Dengan kata lain, Etam itu adalah sebuah jalan buntu, dead end. 所以以坦呢可以说是一个死路。 Itulah mengapa Firaun di dalam pasal 14 ayat 3 dikatakan padang gurun telah mengurung mereka. 所以呢，法老在14章的第3节说，旷野把他们困住了。 Dan saudara, kita mungkin pernah atau mungkin saat ini sedang dalam kondisi Etam, 我们也许正在处于这个以坦的这个状况， jalan buntu. 是一个死路。 Kita tidak tahu apa yang harus kita katakan, 我们不知道应该说什么， kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, 我们不知道应该要做什么， kita nggak tahu kemana kita harus pergi, 我们不知道我们要往何处去， bahkan kita nggak tahu lagi apa yang harus kita doakan. 甚至我们不知道我们应该怎么样祷告， Kita tidak berdaya. 我们是无能为力。 Tapi Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita dalam masa-masa seperti ini, disitulah Tuhan menyatakan pekerjaannya yang ajaib. 但是就在这样子的时刻，上帝能够彰显他伟大的能力。 Saudara, Pendeta Edmund Chan dalam sebuah acara doa nasional di Singapura, Edmund Chan 牧师在新加坡的一个祷告会里面这样子说， menceritakan sebuah kisah nyata. 他诉说了一个事实。 Di dalam perang Dunkirk, Saudara, Perdana Menteri Inggris pada waktu itu Winston Churchill itu ditelepon oleh sekutunya Perancis bahwa Perancis sudah jatuh ke tangan Jerman. 所以当时呢，在这个敦刻尔克战役的时候，当时的英国领袖丘吉尔呢，他收到一个法国打来的电话。 Jadi dengan jatuhnya Belgia, Belanda, dan sekarang Jerman, dan sekarang Perancis, Jerman sudah mengepung kurang lebih 330.000 pasukan sekutu di pantai Dunkirk. 因为这个德国呢，已经战胜了比利时、荷兰，还有现在的这个法国，他们已经围攻了这个地方。 Secara realistis yang bisa diselamatkan pada waktu itu hanya 10%, kurang lebih 20-30.000 orang. 事实上呢，能够拯救的人呢，大概只有2万到3万个人，也就是只有10%而已。 Sisanya terlantar. 其他的人都是没救了。 Dan negara-negara tidak tahu apa yang harus dilakukan. 很多国家都不知道应该怎么样做。 Winston Churchill berbicara kepada Raja George yang ke-6 yang kemudian mengajak rakyat Inggris berdoa nasional. 丘吉尔对当时的国王说，要让英国的所有百姓一同来祷告。 Tapi saudara, waktu itu mereka berkumpul, mereka tidak berdoa untuk keselamatan pasukan. 但是当时他们祷告的事项呢，不是这个军队的安逸安稳， Mereka tidak mendahului dengan berdoa untuk kemenangan atas perang. 他们也不是为这个战争的胜利祷告， Tapi mereka berkumpul dan bertobat di hadapan Tuhan. 但是他们聚在一起，他们在神的面前悔改。 Mereka mengaku dosa mereka, bahwa selama ini mereka begitu sombong, mereka merasa mampu mengalahkan pasukan Jerman dengan kekuatan sendiri. 他们承认他们的罪过，因为他们一直以来很骄傲，认为能够凭自己的能力打败这个德国。 Sudah hari itu mereka menyerahkan segala kendali di tangan Tuhan. 那一天，他们将一切的掌权都交托仰望在神的手 Dan。dikatakan ketika mereka bertobat dan berdoa, 3 mujizat terjadi. 述说他们祷告了之后，有3件奇迹发生。 Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Hitler menahan 1.800 tanknya hanya 10 mil dari pantai Dunkirk. 第一件奇迹就是希特勒呢，他停止了他的坦克，没有继续攻向这个英国。 Tidak ada orang yang tahu apa alasannya. 没有人知道停止的原因是 Tapi 什 kita 么。 bisa membayangkan kalau tank-tank itu maju ke pantai Dunkirk itu, maka semua pasukan yang ada di situ akan mati. 但是我们知道，如果这些坦克继续攻进那里的话，所有的人都会死亡。 Dan sudah pasti Hitler akan menguasai Eropa. 希特勒就很有可能掌管了全欧洲。 Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, cuaca buruk membuat 300 pesawat Jerman tidak terbang. 第二件奇迹是因为这个
空气的就是天气的状况恶劣，所以300架德国飞机都没有办法起飞。 Dan mujizat yang ketiga tanpa diduga, berita bahwa ada pasukan besar di pantai Dunkirk ini membuat 800 kapal, baik kapal sipil, baik besar maupun kecil, berlayar dan menyelamatkan 300.000 pasukan ini. 然后因为听到有这么大的军队要围攻，有其他的800辆这个船呢，就来到这里去拯救那里所有大概3万个人， Semua dibawa pulang selamat. 所有的人被带回去，也被拯救了。 Saudara, Tuhan bekerja pada waktu kita tidak berdaya. 上帝在我们毫无能力的时候动工了。 So di dalam hidup ini, sebaik dan sekeras apapun kita mencoba, 在我们的生命当中，不管我们怎么样努力， sesungguhnya kemampuan kita untuk membuat hidup ini menjadi lebih baik justru seringkali menjadi semakin lebih buruk. 其实我们并没有能力让我们的生命变得更好， Kita ingin mengontrol, 因为我们想掌权， kita pengen kendali ada di tangan kita. 我们希望这个权柄在我们的手 Tapi 上。 justru kemampuan kita untuk membuat hidup ini menjadi lebih baik hanya akan membuat semakin lebih buruk. 但是我们想出来的办法，我们的努力反而会让我们的生命变得更糟。 Saudara, biarkan Tuhan yang memimpin. 我们要任由上帝 Karena 来 kita 带领， percaya di dalam iman. 因为我们有信心， In Him, every direction is divine. 我们知道在它里面任何一个方向都是由它 Di 来掌 dalam 管。 Dia, setiap arah itu pasti baik. 在它里面任何一个方向都是美好， Bahkan jalan buntu sekalipun. 甚至死路也 Yang 是 tidak 美 bisa 好。 kita pahami dengan akal pikiran kita. 以我们人类的这个思想没有办法 Yang 理 tidak 解 bisa kita jelaskan kenapa Dia pimpin dan tuntun ke sana. 我们是没有办法解释它的理由。 Tapi kita percaya in Him, every direction is divine. 但是我们知道，我们相信在它里面任何一个方向都是美好。 Bapak Ibu Saudara, tiang awan dan tiang api menunjukkan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. 云柱和火柱在以色列民当中彰显了上帝的存 Siang 在。 dan malam menunjukkan waktu yang penuh. 日间和夜间表示一个完整的时间。 Tidak ada sedetik pun Tuhan meninggalkan bangsa Israel. 上帝不曾1秒的离开以色列民。 Dikatakan dengan tidak beralih, itu berarti Tuhan tidak pernah sesaat pun menarik diri. 在这里说到总不离开，就是没有一个时刻是上帝不与他们 Selalu 同在， ada, 他一直都同在， selalu bisa dilihat, 一直都能够看见， selalu bisa dirasakan kehangatan dan perteduhannya. 一直能够感受到他的同在。 Saudara, kita tidak akan menemukan tiang awan dan tiang api hari ini. 我们今天当然看不到云柱，也看不到火， Karena Tuhan menuntun kita saat ini melalui firman-Nya. 因为他现在用他的话语来引领我们， Karena firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. 因为他的话语是我们脚前的灯，是我们路上的 Dan 光。 firman ini tidak bisa dipisahkan dengan pribadi Allah Roh Kudus. 这样子的神的话语是不能够与圣灵分开的， Allah yang tinggal di dalam diri kita. 就是住在我们里面的神。 Roh Kudus yang melalui firman, Dia akan menstimulasi iman kita. 因为圣灵透过神的话语能够触动我 Yang 们的心， melalui iman, Dia akan memberi penghiburan, ketenangan, dan damai sejahtera kepada 有我 kita. 们的信心，他赐下了这个平安。 Yang melalui iman, yang melalui firman, Dia akan menambah-nambahkan hikmat bagi kita untuk kita bertindak di tengah-tengah masa pandemi ini. 透过神的话语，他能够赐我们智慧，让我们在疫情当中能够行。 Yang melalui firman, Roh Kudus akan menjadi pendoa syafaat bagi kita pada waktu kita tidak bisa lagi mengucapkan doa kita kepada Tuhan. 透过神的话语，他也成为我们的代祷者。当我们已经不知道如何祷告， Saudara, seorang apologet bernama John Lennox. 一个基督教的这个护教家叫 John Lennox， Dia berkata kekristenan tidak menawarkan solusi yang cepat terhadap semua sakit dan penyakit. 他说基督教没有给我们在困难当中一个解药， Tetapi kekristenan menawarkan sesuatu yang COVID-19 tidak dapat menyentuhnya. Dan itu adalah relasi kita dengan Tuhan. 但是神的话语给我们在这个疫情当中前所未有的，就是他在我们里面的同在。 Tuhan kita Yesus Kristus pernah menjalani kehidupan new normal.
我们的主耶稣基督曾经也经过了新的常态。 Dia adalah Allah yang bertahta di surga. 他应该是坐在上帝宝座前， Tapi dia mau turun ke dalam dunia, 但是他来到这世上， menjadi manusia. 成为人， Kemudian dia menjalani hidup, bahkan sampai mati di kayu salib bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. 然后他就这样子走过他的人生道路，一直到钉死在石架上，是为了你和我， Dia mengerti sekali keadaan kita hari ini. 因为他非常了解我们现在的状况。 Tidak ada tempat yang paling indah ketika kita bisa bersandar kepada Tuhan yang mengerti kita. 除了依靠那位了解我们的神之外，没有其他平安的地方。 Saudara, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. 让我们以仰慕、定睛于神的这个眼光来走过 Yang 这世， memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. 在信心的道路上带领我们，让我们完全。 Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. 因为他忍受了这个羞辱，忍受了十架的苦难，现在坐在神宝座的右边。 Saudara, biarkanlah dia yang memimpin hidup kita. 我们任由上帝来带领我们的生命， Karena disitulah kita akan mendapatkan ketenangan dan damai sejahtera. 因为唯有在那个地方，我们才能够感受到平安。 Kiranya Tuhan menolong kita. 愿上帝帮助我们， Mari kita bersama berdoa. 我们来一同低头祷告。 Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Dan dengan iman, dengan pertolongan Roh Kudus, dan dengan membangun relasi yang semakin dekat dengan firman-Mu, dengan Engkau Tuhan, maka disitulah kami akan menemukan ketenangan dan damai sejahtera yang sejati. Tuhan, kami masih akan menjalani masa-masa pandemi ini. Tapi kami percaya Engkau Allah yang punya tujuan. Engkau Allah yang menyatakan kesetiaan-Mu kepada kami. Dan Engkau Allah yang akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.